Aku tak tahu dia nak pergi mana malam-malam buta pakcik tu. Tu kawan dia kata, "Pakcik mana kau ni?" Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni kita dah sampai ke hari Senin. Aku tahu korang mesti semua tengah excited. Lagi 2 hari geng, lagi 2 hari dah nak raya dah. So orang kata apa, preparation mungkin ada yang dah buat, ada yang dah beli baju raya, dah beli kasut raya. Walaupun kan kita raya tahun ni macam lebih kurang je dengan tahun lepas, tak boleh rentas negeri and all that thing. But tak apa, kita teruskan suasana tu mungkin dengan norma baru, insyaAllah. Kita doakanlah benda-benda macam ni boleh cepat settle. Alright, so siapa-siapa yang dah masuk channel ni, terima kasih. Yang dah like, yang dah share, yang dah subscribe, yang dah tekan bell notification, terima kasih Acap ucapkan. Yang baru jumpa channel ni, selamat datang Acap ucapkan. So boleh tekan dululah subscribe button kat bawah tu awal-awal. Alright, so kita tak nak buang masa, kita nak teruskan cerita kita pada hari ini. Alright guys, tak apalah, kita baca doa dulu. Roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hari ni biasanya kalau yang mana baru-baru masuk channel ni, hari Senin biasanya Acap akan cerita tentang kisah-kisah seram. So Acap rasa dah hampir 2 minggu juga Acap tak buat cerita seram. Last week tak ada cerita seram, and this week Acap buat konten untuk hari Senin. But apa yang Acap nak cakap dengan korang hari ni adalah lebih kepada peristiwa hitam kawan Acap, seorang kawan Acap. Dia bukan misteri, adalah elemen misteri tu, tapi dia more tu pengalaman ngeri dia sendiri waktu ni lah. Okay, cerita dia macam ni. Semalam Acap berbuka puasa dekat luar, dekat satu kedai makan ni lah. Alright, so masa tengah makan apa semua, dah sudah tu Acap ditegur oleh seorang lelaki yang lingkungan umur dia sama macam Acap lebih kurang. So dia macam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acap kan? Ya saya. Kau kenal aku tak? Aku jenis orang yang bukan tak kenal tau. Kadang-kadang muka aku ingat tapi nama aku lupa. So aku macam kenal kot. Kat mana aku macam tu lah. So aku just ingat dia ni mungkin penonton video aku kan. So aku mungkin assume dia nak tegur aku lah macam tu kan. So aku macam siapa Lepas tu dia kata akulah PE. Kenal PE? Aku dah macam PE mana 3 tahun lepas, accident, koma. Ingat? Dia macam tu. Aku macam, time tu aku tersentak. Rupanya baru aku ingat, Mamat ni dia pakai baju Foodpanda time tu. Mamat ni 3 tahun lepas aku satu tempat, macam satu tempat belajar dengan dia ni. And then dia ni accident tau dengan family dia. Waktu tu adalah waktu bulan puasa, 2 hari sebelum raya. Lebih kurang macam ni lah. Tarikh yang aku post video ni, itu adalah waktu diorang mengalami kemalangan. Macam tu lah. And then aku tak adalah kata tak rapat dengan dia. Kita orang ni berkawan, tapi just not to, orang kata apa, communicate sangat lah time tu dekat WhatsApp semua tak kan. Tapi bila aku jumpa balik dengan dia tu, aku nampak ada satu kesan parut dekat pipi dia. So dia kata dengan aku, dia nak ajak aku borak sekejap lah pada waktu tu. Aku pun tak ada masalah lah. So aku cakap dengan kawan aku nak borak dengan seorang kawan aku ni. And kawan aku pun okey je. And then kita orang duduk kat sebelah and borak pasal apa yang telah terjadi 3 tahun lepas. And dia koma hampir 7 bulan, tak sedarkan diri, terlantar kat Hospital Besar Melaka tu. And then dia cerita kat aku lah pengalaman and apa yang terjadi sebenarnya waktu kemalangan tu. Which is pada waktu tu semua orang tertanya-tanya apa yang jadi pada waktu tu. Alright, so aku nak start cerita lah. Panjang pula mukadimah dia kan, setiap tahan cerita kan. Tapi tak apalah, aku nak beritahu korang apa yang jadi. Okay, menurut PE, dia kata dengan aku, Cap, aku nak share kat kau cerita aku boleh tak? Mana tahu kau boleh share cerita ni kat YouTube ke apa semua kan. Aku tak tahu lah. Tapi ini lah cerita aku sepanjang aku koma. Ini lah cerita aku masa sebelum aku accident and masa aku accident. Aku nak cerita kat kau. Serius, aku nak cerita kat kau. Dia kata macam tu. Aku macam, boleh doh, tak ada hal doh, duduk doh, jom kita borak kan. So dia kata, dia starting cerita macam ni. Okay, kau ingat kan, kita belajar pada waktu tu
bulan puasa kita memang balik awal sikit pada waktu biasalah. So aku macam okey, ingat kau tahu tak, malam tu ikutkan aku kan nak keluar pergi cari barang raya. Kau ingat tak time tu? Okey, aku ingat, aku tahu. And then masa kau on the way balik tu kau accident, betul tak? Yup, dia kata pada waktu tersebut lah. Alright. So dia kata cerita dia starting macam ni. Dia kata pada waktu petang, daripada dia balik daripada tempat kita orang belajar, dia ada terserempak dengan seorang atuk tua tau sebenarnya. Dia kata aku ada terserempak dengan seorang atuk tua ni tau, dekat simpang jalan nak masuk rumah aku. Okey, pada waktu tu aku tengok atuk tu macam baru balik daripada somewhere, tapi aku tak tahu datangnya daripada mana lah. Cuma yang aku perasan dia pakai satu jubah warna hitam and then pakai songkok warna putih. And then aku pun pergi tegur pakcik tu sebab aku tengok dia macam dah lemah sangat. Aku nak bawa dia balik. Time tu dia ni budak have tau. Dia ni bawa kereta. Pada tu Satrianio tak silap aku kereta dia. Kau ingat kan? Ingat. Alright, dia kata okay, waktu tu aku cakap dengan cik tu, cik nak tumpang ke? Macam tu dia kata. Pakcik tu kata tak apa, sekejap je ni dah nak sampai. Tak apa cik, panas ni, saya tumpang lah pakcik balik rumah, macam tu. Lepas tu si Syafi'i ni kata pada waktu tu dia kata aku tak ada expect apa-apa. Acap, biasalah orang tua panas-panas, takkan kau tak nak tolong kan. So dia pun tolong Syafi'i ni. So dia pun bawa orang tua ni balik ke rumah. And then sampailah dekat satu destinasi yang di mana ditunjukkan arah jalan kat PA ni. Alright. So sampai je kat tempat tu, PA cakap rumah dia tu ada satu je cap dekat bahagian tengah kampung. Dia punya rumah ni macam belah dua tau. Kalau pergi kanan tu taman, kiri tu kampung. So rumah pakcik ni dia mau ke arah belah kiri tu. Aku stop pakcik tu, and then pakcik tu ucap terima kasih, and then aku balik lah. So masa aku balik tu, aku rasa tak sedap hati sebab yelah, aku rasa macam sesuatu yang tak best kat dalam ni. Tapi aku tak tahulah, aku tak tahu benda tu apa sebenarnya pada waktu tu. Sebab yalah siang hari bulan puasa, takkan kau fikir benda-benda mistik kan pada waktu tu. So dia pun macam okey lah, aku biar je. Aku biarkan je. And then malam tu aku siap-siap, aku nak pergi bazar apa semua. Sekali lagi aku jalan kat jalan yang sama tu, aku nampak pakcik tu sekali lagi nak on the way balik kat rumah dia lah. Jalan yang sama masa dia ambil pakcik tu time tengah hari tu, petang tu. Lepas tu aku macam pakcik ni lagi. Lantak lah. Waktu tu aku dah lambat kan. So aku jalan je lah macam biasa. So masa aku jalan macam biasa, aku sampai kat bazar, aku dah huha. Jam pun dah menunjukkan pukul 1 pagi. Pada waktu tu aku dengan kawan aku ni nak balik rumah So dia orang ni memang tumpang kita orang ada 4 orang pada waktu tu. Alright. So dia kata pada waktu tu kita orang nak balik, dia kata dia masih lagi ternampak pakcik tu berjalan ke arah yang sama, dekat tempat yang sama di pick up pakcik tu. So dia kata dengan kawan-kawan dia, kau tahu tak, pakcik tu tadi kau nampak? Aku petang tadi dah hantar dia balik. And then tak tahulah, tadi aku nak pergi bazar, aku nampak dekat situ. Ini aku dah balik bazar pun dia dekat situ. Aku tak tahu dia nak pergi mana malam-malam buta pakcik tu. Tu kawan dia kata, pakcik mana kau ni? Ada tadi, yang tu pakai apa ni, songkok putih tu. Yang tu lah. Tak tahulah, biarlah dia, adalah tu destinasi dia nak jalan. Dia kata macam tu. So aku pun pergi bawa kawan-kawan aku ni balik ke rumah dia orang masing-masing. Pada waktu tersebut aku ni tinggallah seorang sebab aku yang bawa dia orang kan. And then aku kena baliklah seorang. Masa aku bawa balik seorang tu, aku nampak sekali lagi pakcik tu kat situ. Aku pun pergi tegur dia. Pakcik, Assalamualaikum. Pakcik nak pergi mana? Pakcik nak balik. Boleh tumpangkan tak nak? Dia kata pada waktu tu lah. Aku pun tumpangkan. And then macam biasa lah, aku hantar dia balik. Masa aku nak hantar dia balik, dia kata dia lapar. Aku pun singgah kat kedai makan. And then stop, belikan dia makan sama-sama dekat kedai makan tu. Pada waktu tu aku order 2 pinggan mi goreng. Aku ingat lagi, mi goreng dengan air teh ais. Ada 2. Tapi makcik tu kata, kenapa sampai 2? Macam tu. So aku macam, pakcik dia bergurau ke kan? Makcik ni bergurau ke apa? Kenapa cik? Tak ada apa. Lepas tu pakcik tu bagi 2 dekat pinggan, dekat aku punya meja. And then aku makan lah. Aku pun tengok pakcik tu makan, berselera, all that thing apa semua. Aku hantar pakcik tu balik. So hantar pakcik tu balik. Masa aku nak balik ke rumah aku aku terasa lagi something wrong somewhere dekat dalam ni. Lepas tu aku tanya dia, apa jadi? Pakcik tu siapa sebenarnya kan? Dia
Kata macam ni, masa aku balik tu Syab, aku jalan-jalan yang biasa untuk aku balik ke rumah. Kau tahu kan, kat rumah aku tu belah kiri tu, nak masuk taman tu kan ada cerun, betul? Okay, tahu. Aku jalan malam tu Syab, dalam pukul 2 macam tu. Aku tegur. Kau tahu tak apa yang aku nampak pada waktu tu? Aku nampak pakcik tu berjalan dekat area cerun tu. Time tu aku dah seram lah. Aku dah seram gila, babi minyak. Dia kata, apa tu, kau buat apa? Aku stop kereta aku tengok pakcik tu. Tapi aku tengok nampak pakcik tu macam tak ada apa, dia jalan dia. So aku pun jalan sekali lagi. And then masa aku jalan tu, aku rasa yang kereta aku ni macam seperti diekori daripada belakang. Aku tengok dekat side mirror tu, kat tepi tu kan. Lepas tu aku tengok kat tepi tu tak ada kereta kat belakang. Aku tengok kat belah sini tak ada kereta kat belakang. Lepas tu aku jengah dekat ni mirror, back mirror tu. Masa tu aku nampak, gila Cap, pakcik tu dekat belakang Cap, duduk senyum dekat aku Cap. Bersepah aku Cap. Gila kau. Steering aku terus masuk kanan, pum, masuk cerun, jatuh, berderai. Pada waktu tu aku tak sedar apa. Yang aku tahu pada waktu tersebut, aku memang dah dekat bawah cerun tu. And then masa aku sedar aku dah dekat hospital tau. Waktu tu aku sedar aku dah kat hospital. Dalam berapa jam lah lepas aku accident tu, aku kat hospital. Dia kata masa dia tersedar, dia nampak pakcik tu datang hospital tu Mat. Dia kata, aku nampak siut, masa aku terjaga, pakcik tu datang kat aku. Pakcik tu duduk sebelah aku, bacakan surah Yasin untuk aku. Aku nampak semua tu Cap. Aku ingat lagi muka dia Cap. Tapi aku tak boleh buat apa-apa. Masa tu aku macam baring, tak boleh buat apa-apa. And just aku nampak dia datang, senyum kat aku, baca Yasin. Datang, senyum kat aku, baca Yasin. Pada waktu tersebut aku macam badan aku tu terkunci, macam tak boleh cakap apa-apa. And aku cuma dengar dia baca Yasin setiap hari. And kadang-kadang aku dengar suara family aku kat keliling aku, tapi aku tak nampak siapa-siapa pun dekat keliling aku kecuali pakcik tadi yang ada dekat sebelah tu. Lepas tu aku tanya dia, habis tu macam mana kau buat? Tak tahu lah macam mana satu hari tu aku punya mulut ni tergerak nak sebut Allahu Akbar. Pada waktu tu, masa mula aku sebut Allahu Akbar tu, pakcik tu stop baca Yasin. And kalau kau nak tahu Cap, dia start baca Yasin tu sampai dia habis baca Yasin tu, dia macam satu jangka masa yang sangat panjang. Kau tahu Yasin bukan panjang sangat, panjang lah juga kan. Tapi of course dalam 20 minutes dah habis dah kan. Tapi dia punya baca tu macam panjang gila. Tak tahu kenapa tak habis. Masa aku sebut Allahu Akbar tu, baru aku nampak satu persatu family aku dekat keliling katil aku yang sedang baca surah Yasin juga. And pada waktu tu aku nampak doktor datang, apa semua, check aku punya nadi. And then aku ditolak ke satu ward pakar. And lepas tu baru aku macam perlahan-perlahan sedarkan diri lah. And lepas dia aku dah fully recover, tak adalah fully recover, aku dalam masa jangka masa untuk recover tu, baru aku tahu yang aku dah 7 bulan lebih tak sedarkan diri. So maknanya Cap, 7 bulan lebih dah pakcik tu bacakan Yasin dekat sebelah aku pada waktu tu. Aku tak tahu dia tu apa and kenapa dia datang dalam hidup aku pada waktu tersebut. Kau bayangkan 2 hari sebelum raya benda tu jadi. And then dia terdampar. Dia ni lah, dia baring kat situ 7 bulan tanpa sedar. And dia kata dia hidup menggunakan life support machine. Doktor sendiri cakap pun hidup dia dah 50-50. And then tak tahu lah, dia anggap benda ni sebagai peluang kedua untuk dia. And kita orang buat panjang lah masa buka puasa semalam sampai aku order air baru. And then dia kata pada waktu tu dia, lepas dia sedar apa semua, dia masih lagi nampak macam pakcik tu perhati dia daripada sini sana. So dia pun tak tahu nak clarify pakcik tu siapa sebenarnya. Alright. So aku pun macam masa dia cakap pun, kau tahu tak, dia cakap macam ni kat aku, tu Acap, aku sekarang paling takut nak datang kedai makan tau. Sebab aku pernah tengah makan-makan, aku nampak pakcik tu lalu depan aku. Macam contoh lah, kau makan dengan aku ni kan, sekejap lagi dia lalu depan kita. Aku cakap, bapa, otak kau sebut macam tu, gila, aku nak balik rumah Mat. Aku cakap itu kan. Tapi alhamdulillah lah, dia okay. And kita orang pun dah bertukar nombor telefon apa semua. And dia kata dia ada lagi lah beberapa kisah Syafi'i ni. Nanti insyaAllah aku akan share dengan korang. So itulah kisah yang pada aku dia seram lah, creepy jugalah tu. Aku pun tak tahu pakcik tu siapa. Dia might be
something. Aku tak tahu kenapa dia ikut sampai tahap macam tu sekali. Tapi itulah, kita yang mana-mana mungkin yang ada melalui jalan-jalan yang kita mungkin rasa seram, ada rasa sesuatu ke apa, just beware, just be safe. InsyaAllah semuanya akan okay. And then tahun ni pun kita tak boleh nak balik kampung sangat. Kepada mana-mana yang mungkin boleh rentas daerah tu, kampung dekat-dekat dengan daerah, aku just wish korang bawa kereta elok-elok, drive elok-elok, ingat orang yang tersayang. InsyaAllah semoga raya ni lebih bermakna untuk kita. Jangan kita, orang kata apa, kita minta jauh lah kalau apa-apa yang buruk jadi untuk kita time raya ni. Alright, so Acah nak wish korang sekali lagi selamat Hari Raya semua. Terima kasih. Is a wrap for Seram Isnin sepanjang bulan puasa ni. Maaf ada kurang, ada lebihnya kat sini sebab bulan puasa ni kita kena slow down sikit cerita seram ni. InsyaAllah lepas bulan puasa akan Acap bagi korang berbagai lagi cerita-cerita yang menarik, serta ada siri-siri footage, real footage daripada subscriber Acap, followers Acap yang dah hantar ke Acap. And Acap akan buatlah apa-apa yang baru, ataupun bukan yang baru lah, apa-apa yang Acap mampu untuk hiburkan korang di setiap malam Isnin lepas ni. Alright, so sampai sini saja. Terima kasih semua yang dah support Acap sampai ke tahap ini. So I see you when I see you. Jaga diri semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Ciao lu. Assalamualaikum. Bye.